Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat sambung balik kelas kita ini yang telah lamalah berhenti tawakuf. Kalau Ustaz tengok balik video Ustaz yang last lah, video saya yang last sekali adalah pada bulan Mei tahun 2022. Maknanya lebih kurang dalam setahun yang lepas lah ya, setahun yang lepas. Kelas terpaksa dihentikan pada masa itu atas faktor kesihatan lah ya, kesihatan Ustaz, kesihatan saya. Kemudian alhamdulillah selepas setahun Allah Subhanahu wa taala bagi balik kesihatan. Saya rasa sedikit sihatlah untuk saya teruskan kelas ni, sebab apa ni, semasa saya mula-mula buat kelas ni dulu memang saya ada menyebutlah dan bahkan saya berazam untuk kata apa, nak kalau boleh nak khatam lah kitab ni, terutamanya dalam kalangan pelajar-pelajar BAS, pengajian bahasa Arab di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA ya. Jadi sebab atas dasar itulah ya, selepas saya rasa sihat kembali ni, saya kata why not saya teruskan kembali kelas ni. Dan pada malam ni alhamdulillah, walaupun agak sedikit lewat kerana ada masalah teknikal sikit tadi, maklumlah dah setahun tidak bersiaran, jadi biasalah tu, ada benda-benda teknikal yang saya nak kena settlekan tadi. So alhamdulillah dapatlah juga kita bersiaran. InsyaAllah dapatlah juga pada malam ni kita boleh baca sedikit dalam lebih kurang 45 minit pun okey dah. Kita akan berhenti pada pukul 10.30 lah ya. Kerana kelas kita ni bermula daripada 9.30 sampai 10.30 lebih kurang. Kalau lebih pun lebih sikit lah. Okey, baik. Kalau pelajar-pelajar saya ingat dulu, tuan-tuan dan puan-puan juga yang ada bersama, yang sebenarnya halaqah ataupun apa ni, aktif program ini yang kita namakan Talaqi at FBK ni, ada dua program ataupun ada dua talaqi lah kan, dua kitab lah yang kita baca. Kitab ni At-Tatbiqus Sarfi dan satu lagi adalah kitab Al-Idah fi ilmi al-balaghah karangan Al-Khatib Al-Qazwini rahimahullah. Okey. Tapi buat pada masa ni saya akan mulakan dengan At-Tatbiqus Sarfi dulu. Okey, nanti insya-Allah selepas ni sekiranya tiada halangan, keadaan mengizinkan, insya-Allah kesihatan dan masa lah mengizinkan, insya-Allah kita boleh mulakan nanti apa ni, bacaan kita pada kitab Al-Idah bab ilmul bayan, insya-Allah ya. Okey. Supaya kita seiringlah kitab ni kita dapat khatam, dan kitab tersebut untuk ilmul bayan pun kita dapat bacalah ya, insya-Allah. Okay. Cuma bacaan pada kitab tersebut saya tidak tidak baca semua sebiji kitab lah, sebuah buku tidaklah. Saya hanya ambil bahagian ilmul bayan saja. Okey. Dan ilmul ma'ani kita tak baca lagi. Itu yang kekedian lah. Okey, baik. Ala kulli hal, okay, kita malam ni kita fokus kepada kitab ni. Baik. Sekarang ni kita masuk pada muka surat. Kalau dalam naskah internet ni yang Ustaz download ni, pada muka surat 75 ya, Al-Mushtaqat yang ada nombor 6, mana
topik yang keenam, al-mushtaqat. Okey. Baik. Okey, al-mushtaqat jelas ni. Okey, baik. Jadi kita punya metodologi kelas ni macam biasalah, tak berubah. Ustaz akan baca satu-satu dan kemudian saya akan huraikan. Saya akan baca satu-satu dan saya akan huraikan dan saya akan syarah, okey, dan minta pelajar-pelajar tandakan baris betul-betul lah ya. Okey. Baik. Kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Al-mushtaqatu tatamayyazu al-lughatu al-arabiyyatu bi annaha lughatun ishtiqaqiyatun. Wa hadha ya'ni anna hunaka maddatan lughawiyatan muayyanatan mithlu kataba yumkinu tashkiluha ala hayatin mukhtalifatin kullu hayatin minha laha waznun khassun walaha wazifatun khassatun ka'an naqula mathalan katibun au maktubun au maktabun wa anta tulahidhu anna mithla hadhihi al-amaliyati innama tajri dakhil al-maddati al-lughawiyyati as-sabiqati wa tushakkiluha tashkilan jadidan wa hiya al-amaliyatu allati tu'rafu bil ishtiqaqi. Ustaz selalu tekankan, saya selalu tekankan dalam kelas yang kalau boleh kita sebagai pelajar yang belajar bahasa Arab lah ya, kita baris tu kalau boleh kita baca, elakkan daripada ada salah lah. Ustaz tak nafikan lah apabila kita nak baca mana-mana teks dalam bahasa Arab, tak kira lah sama ada teks tersebut teks saraf, macam malam ni kita baca teks saraf, ataupun teks balaghah, teks sastra dan sebagainya, dan tak kira lah sama ada dia ditulis zaman bila, maknanya kitab tu kitab turath ke ataupun kitab yang moden. Okay, kita cuba, kita sebagai pelajar bahasa Arab yang dah belajar mungkin dah lama dah, maksud lama ni kita dah habis dah peringkat sekolah, kita dah berada di universiti contohnya, dan kita dah belajar dah khatam lah, kita kata tajuk-tajuk nahwu lah. Maksudnya kita dah belajar dah tajuk-tajuk utama nahwu, tajuk utama nahwu kan, kita dah belajar semua dah. Maka sebab semolek-moleknya lah, sebaik-baiknya kita usahalah untuk kita kurangkan kesalahan kita apabila membaca baris. Tak dinafikan yang proses membaca ni, bila kita nak baca tu dia akan ada banyak perlu kemahiran untuk kita ingat balik tajuk-tajuk nahwu yang kita belajar dulu kan. Kenapa yang ni baca bagi atas, kenapa yang ni baca bagi bawah. Macam tadi, bila Ustaz baca tadi, yang baris yang pertama tu, wa hadza ya'ni anna hunaka, Ustaz baca, asasnya Ustaz baca maddatun kan. Okey, kemudian siapa tu perasan, salah, kita kena baca maddatan. Kenapa kita baca maddatan? Kerana kita tahu bahawa anna hunaka tu adalah khabar kepada anna, bukannya isim dia kan. Maka maddatan tu khabar isim anna. Maka bila isim anna dia kena baca mansub lah. Sebab tu Ustaz baca anna hunaka maddatan. Ini hunaka ni adalah khabar syibih jumlah, khabar syibih jumlah. Kan? Tu kita tu benda yang basic lah, yang kita memang kena selalu ingat lah kan. So kita bila teringat je benda tu, kita pun dapat perbetulkan bacaan kita. Betul kan? Lagi contohnya, bila kita nak baca ayat yang akhir tu, wa anta tulahidhu anna mithla hadhil amaliyati, ada mudhaf mudhafun ilaih, patu badal nak.
Mithla tu dia mansub sebab dia isim anna, lepas tu dia adalah mudhaf, dia mudhaf kepada hadhihi, kemudian hadhihi al-amaliyati yang tu badal dengan mubdal minhu kan. Innama tajri dakhilal, sebab dakhilal tu situ zaraf. Okey, al-maddatil lughawiyyati sabiqati. Lepas tu kita situ mungkin kita akan nak baca macam mana. Kita dah belajar ilmu saraf. Tengok di situ dia ada fa'il dia dan dia ada masdar dia. Tengok dia masdar dia adalah tashkilan. Bila masdar dia tashkilan, maka fa'il dia adalah syakkala yushakkilu. Yang tu tushakkilu, tushakkiluha. Tushakkilu tu fa'il tu kembali kepada al-amaliyah, dan ha itu kembali kepada al-maddah al-lughawiyah. Nanti Ustaz akan ceritakan, syarahkan makna dia selepas ni lah. Cuma itulah dia, apabila kita nak nak baca, kita mesti kena ada banyak kemahiran terutamanya nahwu lah ya, yang akan membantu kita supaya dapat membaca dengan betul. Dan benda itu akan kita dapat sekiranya yang pertama kita ingatlah apa yang kita belajar dulu, dan yang kedua sekiranya kita rajin membacalah. Sebab tu saya selalu tekankan dalam kelas, agar pelajar kok mana pun pelajar BAS ni memang kena selalu baca kitab Arab lah. Selalu baca kitab Arab. Tadi pun dalam kelas pagi tadi, kelas ilmu prosodi Arabnya, ilmu al-arudhi wal qafiyah pun saya ada sebut saya ada sebut perkara ni dah, sebab saya naklah pelajar-pelajar saya bergraduat nanti dalam keadaan mereka dapat membaca kitab Arab lah. Okey. Dan sehubungan dengan itu juga saya rasa masing-masing dah tahu kalau di BAS Uniza nanti kita akan ada uslub. Ni iklan ni ya, iklan. Mewakili Dr. Fauzi. Kita ada uslub. Uslub tu usbu' lughawi dah, minggu bahasa Arab. Yang salah satu daripada pertandingannya adalah membaca kitab turas. Jadi boleh tengok macam mana cara Ustaz handle kelas ni, Ustaz baca lagu mana dan sebagainya, mungkin dapat membantu awak lah kalau sekiranya kamu pelajar menyertai pertandingan tersebut lah. Sebab bila masuk pertandingan tersebut, bila baca kitab tu mestilah nak orang kata nak betul kan bacaan tu kan. Jadi dan pemarkahan pun memanglah dia nak daripada yang utama sekali mestilah betul bacaan, kemudian intonasi dan sebagainya kan. So boleh ambil panduan lah daripada kelas kita ni juga sambil-sambil tu lah. Okey, baik. Tak apalah. Apa makna perenggan ni? Apa makna perenggan ni? Kalau dalam kelas yang face to face, bolehlah Ustaz tanya makna dia kan. Okey. Ayu kalimah la ta'lamuna maknaha. Okey, bolehlah. Kemudian kita cari sama-sama dalam Google ke tak? Okey, tapi sekarang ni kelas ni macam sehala dah. Okey, hanya boleh dah. Di bahagian komen nanti bolehlah nak tanya dan sebagainya. Tapi tak apalah, Ustaz akan hurai dan Ustaz akan syarahkan. Yang penting kita belajar lah. Okey, baik. Of course lah metodologinya Ustaz akan terjemah dan kemudian Ustaz akan huraikan. Baik. Tatamayyazul lughatul arabiyyatu bi annaha lughatun istiqaqiyah. Okey, istimewanya bahasa Arab ini, berbezanya bahasa Arab ini dengan bahasa Arab yang dengan bahasa Arab dengan bahasa yang lain adalah bahasa Arab ini adalah bahasa lughah istiqaqiyah, lughah istiqaq. So apa makna istiqaq? Kalimah istiqaqiyah ni pun ada kaitan dengan tajuk tu yang atas tu, iaitu al-mushtaqqat. Al-mushtaqqat. Okey. Saya tak nafikanlah, okey, al-mushtaqqat ni, kalimah ni memang kita selalu dengarlah apabila kita belajar saraf, dan tak kiralah kita belajar di peringkat mana, memang kita akan belajar tajuk ni, mushtaqqat. Baki laginya kita faham ataupun tak, baki laginya lepas kita faham tu kita ingat ke tidak, itu je lah. Tapi belajar tu saya rasa di sekolah kita dah belajar dah sebenarnya. Okey. Dah belajar dah, sebab dia memang tajuk utama ilmu saraf. Tidak dikatakan seseorang itu belajar ilmu saraf kalau dia tidak belajar al-mushtaqqat. Sebagaimana juga kalau dia tidak belajar al-masadir, auzan fa'il tu yang rubai, thulasi apa semua tu, kalau tak belajar, kalau tak panggil, tak belajar kitab tak belajar, tak khatam lah tajuk-tajuk saraf yang asas dah. Dia memang tajuk utama ni al-mushtaqqat. Okey.
Baik. So apa isu dia adalah apa dia lughah istiqaqiyah? Okey, mula-mula sekali terjemahan dia. Terjemahan dia dulu. Kita nak terjemah apa istiqaqiyah? Dulu masa ustaz belajar di sekolah dulu, kalau jumpa perkataan ni pun ustaz rasa, saya ingat ustaz lah, tiada terjemahan yang sesuai kot pada masa tu. Ni ustaz cerita ni pada masa ustaz belajar dulu tahun di sekolah dulu kan, kalau tahun 80-an, 90-an, mungkin tidak ada istilah yang sesuai bila kita nak dalam bahasa Melayu lah apabila kita nak terjemahkan dia. Tapi sekarang ni kalau kita rujuk kamus, even kalau kita pergi ke Google pun, kalau kita guna Google Translate, kalau kita type je istiqaqiyah, dia akan keluar istilah dia apa? Istilah dia adalah derivasi. Derivasi, D-E-R-I-V-A-S-I, derivasi. Boleh tulis dekat komen dah. Okey. Contoh okey, saya tulis dekat komen, derivasi. Okey. Dan kalimah derivasi ni kita boleh tengok dalam Google, dalam kamus dewan. Dalam kamus dewan kita boleh tengok ada takrif dia. Ustaz bacakan di sini. Dalam kamus dewan yang ni Ustaz baca yang online lah ya, kamus dewan online yang PRPM tu kan. Tahu kan? Type saja di situ derivasi, dia akan keluar proses pengimbuhan yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar ataupun penerbitan kata, yang dalam bahasa Melayu kita kata apa, kata terbitan, kata nama terbitan ke apa tu kan. Yang tu takrif dari maksud derivasi, proses pengimbuhan yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Maknanya kata dasar, lepas tu kita bubuhkan dia imbuhan. Maka itu maksud derivasi. Itu maksud bukan maksud istiqaqiyah ataupun mushtaqaq lagi kat sini ni. Cuma sekarang ni ustaz nak sebut yang begini kena faham jangan silap faham. Istiqaqiyah tu kalau kita tengok translate-nya ni adalah derivasi. Perkataan derivasi itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu adalah apa? Adalah yang saya bacakan tadi, proses pengimbuhan yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar ataupun penerbitan kata dalam Kamus Dewan edisi keempat. Okey, baik. Faham dah? Okey. Cumanya maksud dia tu, apabila kita sebut lughah istiqaqiyah, bahasa Arab ni adalah lughah istiqaqiyah. Apabila Dr. Amtuh Ar-Rajihi, pengarang kitab ni rahimahullah, menyebut bahasa Arab ni adalah bahasa istiqaqiyah. So apakah yang dimaksudkan dengan istiqaqiyah ni? Situ. So maksud tu kita tak boleh tengok kamus dewan tak? Sebab kamus dewan tu itu adalah maksud terjemahan dia dalam budaya Melayu, dalam bahasa Melayu. Mungkin dia sama, kita tengokkan depan ni. Ataupun mungkin berbeza tak? Tetapi yang kita nak di sini adalah maksud yang sebagaimana yang akan dinyatakan, dihuraikan selepas ni oleh pengarang kitab. Okey, boleh lah? Okey, so apa dia kata? Dia kata wa hadza ya'ni, ini maksud dia. Maksud bahasa Arab itu, kenyataan bahasa Arab itu adalah bahasa istiqaqiyah yang kita terjemahkan dia kepada derivasi. Apa benda? Dia kata anna hunaka maddah lughawiyah muayyanah. Di sana ada, kita katakanlah di sana ada maddah lughawiyah muayyanah. Ada satu, kita kata kata dasar lah, kata dasar yang tertentu. Okey, satu kata dasar yang tertentu, contoh di sini dia kata mislu kataba. Tengok kataba. Kataba ni disebutkan, dinamakan sebagai maddah lughawiyah. Dia maddah ni bahan asas lah. Maddah tu ni bahan asas. Contoh kalau kita nak memasak kan, nak memasak tu dia ada ingredients dia kan. So ingredients dia tu semua tu dengan, contoh kalau kita nak masak nasi lah, nak masak nasi. So dia punya ingredients dia apa? Puyuk nasi nasional, bukan, tu bukan ingredient dia. Tu puyuk nasi nak masak dalam benda pun boleh, nak masak dalam tempurung pun boleh kalau pandai kan. Okey, maddah lughawiyah ni, maddah lughawiyah. Maddah untuk memasak tu apa dia? Kena ada beras, kena ada air, dan sebagainya. Jadi itu dia bahan dia yang untuk bahan asas untuk perkara tu. So dalam kes ni maddah di sini adalah bahan dia dari segi bahasa ataupun kita terjemahkan sebagai kata dasar dia lah. Kata dasar dia itu adalah kataba, kaf, ta dan ba. Okey. Baik. Ini nak huraikan tentang maksud istiqaqiyah. Okey.
Kataba ini yumkinu tashkiluha, yang boleh kita nak bentuk dia. Okey, tashkil ni bukan makna baris tak, bentuk. Asyaklu tu bentuk. Tapi sekarang kita dah guna meluas untuk baris dak, syakil dak, tapi asal dia adalah bentuk. Okey, asyaklu. So tashkiluha tu kita bentukkan dia. Ha tu kembali kepada maddah lughawiyah. Ala hayatin mukhtalifah, di atas bentuk-bentuk yang bermacam-macam, atas peseng yang bermacam-macam. Boleh nah? Okey, kataba tu dikata kullu hay'ah, setiap peseng tu, setiap bentuk tu, minha ay min hay'at mukhtalifah tu, ha tu balik kepada hay'at mukhtalifah. Kullu hay'atin minha laha, ha tu balik kepada kullu hay'ah. Laha, ha tu balik kepada kullu hay'ah. Bila kita baca kitab ni kan, okey, bila kita baca kitab ni, kita kalau boleh kita cuba buat dia sama macam kita baca, kita tengok orang di pondok lah, bila dia baca kitab dia baca kitab terjemahan tu kan, contohnya kitab Kifayatul Muhtadi contoh kan. Kifayatul Muhtadi baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terjemahan dia kan, kitab kan dia banyak nya tu kan. So Tok Guru ataupun ustaz yang mengajar kitab tu, dia akan bagi tahu, dia mesti bagi tahu nya tu balik ke mana. Kalau awak selalu ikuti kelas orang bacaan kitab oleh Tok Guru pondok, dia akan pastikan supaya tidak berlaku iltibas, supaya kita jelas apa murad, apa kehendak pengarang kitab tu. So bila kita baca kitab Arab pun samalah, kita kena tahu ha hu tu balik ke mana. Dan insya-Allah ustaz semasa menghurai ni, saya akan jelaskanlah hu ha tu balik ke mana, kaki kum ke apa semua tu balik ke mana. Okey. So dalam konteks ni sini kullu hay'atin minha laha. So kullu hay'atin minha, ha mula-mula tu balik kepada hay'at mukhtalifah. Laha, ha tu yang kedua tu balik kepada kullu hay'ah. Maknanya setiap bentuk daripada bentuk-bentuk tersebut, baginya, akan kita terjemahkan, baginya nya tu balik kepada kullu hay'ah waznun khas, ada wazan yang tersendiri, yang khas lah. Okey, walaha wazifatun khassatun, dan dia juga ada wazifah, ada fungsi. Wazifah ni fungsi yang tertentu. Bila awak belajar nahwu zaman dulu, zaman saya dulu, dia tidak ada an-nahwu al-wazifi, an-nahwu al-wazifi. Tapi zaman awak sekarang ni, zaman pelajar sekarang ni, bahkan sebelum ni lagi, bahkan 5 tahun, 10 tahun, mungkin 15 tahun dulu pun dia start dah ada dah. Dia panggil an-nahwu al-wazifi. Zaman saya di sekolah dulu tak ada. Jadi yang selepas tu baru ada an-nahwu al-wazifi. Ada kalangan scholars ni yang nak mengajak apabila kita belajar nahwu ataupun mengajar nahwu ataupun kita nak buat silibus nahwu, kita guna cara dia panggil an-nahwu al-wazifi. Kita hurai nahwu tu daripada sudut fungsi dia. Kita fokus pada fungsi dia. Kita elok daripada sebut benda-benda yang khilaf-khilaf dan sebagainya. Dan salah satu daripada bentuk an-nahwu al-wazifi adalah kitab karangan ni lah, kitab karangan Dr. Abdul Ar-Rajihi, at-tatbiqun nahwi dengan at-tatbiqus sarfi ni lah. Lebih kurang lah, maknanya dia ke arah tu lah, maknanya dia nak fokus kepada macam mana kita nak guna benda tu di dalam percakapan kita, penulisan kita dan sebagainya. Benda-benda yang khilaf memang dia tidak akan huraikan, tidak akan detail perkara tu. Mungkin dia sebut, dia kata benda ni ada khilaf tapi dia tidak akan detail. Dia akan fokus kepada macam mana nak tatbik. Sebab tu nama kitab dia adalah At-Tatbiqus Sarfi ataupun At-Tatbiqun Nahwi. So yang tu adalah contoh An-Nahwul Wazifi. Al-maksud, poin ustaznya, poin saya ni adalah nak bagi tahu makna wazifah tu. Wazifatun tu. Wazifatun ni terjemahannya adalah fungsi. Walaha wazifatun khassa. Dia ada fungsi dia. Dia ada peranan dia yang khas. Okey, baik. Ka'an naqula mathalan, contohlah kalau kita katakan, contoh dia apa? Katib. Tengok, daripada kataba berlaku perubahan, berlaku istiqaq. Daripada bentuk maddah lughawiyah kataba, maka dibentukkan dia atas hay'ah, atas bentuk kaf alif taba. Katib. Tak. Kalau kita tengok daripada kaf taba, apa yang ditambah di situ? Ditambah alif di tengah. Katib. Okey. Au
Bila kita kata maktub, maka apa yang ditambah? Kita tambah mim kat depan dan kita tambah waw kat belakang tak. Selepas tak, di antara tak dengan ba, maka jadilah dia maktub. Kemudian maktab, maktab kita tambah min kat depan. So ni semua ada dia punya wazan dia dan dia ada fungsi dia. Even dia ada makna-makna dia yang berbeza. Katib, wazan dia fa'il. Okey. Wazan dia isim fa'il. Nah, fa'il maka dia adalah isim fa'il, dia punya wazifah dia. Dia sebagai isim fa'il. Tak, maksud dia adalah penulis. Maktub, wazan dia maf'ul. Maka dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan maksud dia adalah kena tulis, tertulis, ditulis. Okey. Maktab, maf'al, tempat menulis, meja ataupun pejabat. Orang Arab kadang dia guna maktab. Okey. Kadang dia guna idarah. Kita dalam di sekolah mungkin cikgu ajar ilal idarah. Boleh. Tapi kadang orang Arab dia guna maktab juga. Maktab tu maksudnya pejabat. Okey, pejabat. Maktab. Okey. Ataupun meja ke. Okey, tu dia punya wazan dia, maf'al lah dia punya wazan dia, maf'al. Okey, dia ada wazan dia ada wazifah dia. Okey. Jadi ni point dia. Wa anta tulahidhu. Kamu perhatikan, nampaklah dia kata anna mithla hadhil amaliyah. Proses ni dia kata innama tajri, dia berlaku dakhilal maddatil lughawiyyah as-sabiqah. Dia berlaku di dalam kata dasar tu yang as-sabiqah, yang telah lepas, iaitu kataba tu. Okey, as-sabiqah tu balik kepada kataba. Al-maddah al-lughawiyyah as-sabiqah balik kepada kataba. Wa tushakkiluha, dan amaliyah itu membentukkannya. Amaliyah tu tushakkiluha, yakni fa'il kepada tushakkil itu adalah amaliyah. Ha tu adalah al-maddah al-lughawiyyah as-sabiqah tu, kataba tu. Okay. So amaliyah itu membentuknya apa, menjadi apa, tashkilan jadidan, dalam bentuk yang baru. Asalnya kaftaba, berlaku proses, amaliyah tu prosesnya, berlaku proses istiqaq tu, maka terjadilah bentuk yang baru iaitu katibun. Daripada kataba berlaku proses lain, maka terjadilah maktubun. Daripada kataba berlakulah proses lagi, jadi maktabun. Nampak? Maka itulah hadhil amaliyah, proses perubahan hak berlaku itulah allati tu'rafu bil istiqaq. Dinamakan dia sebagai istiqaq, yang terjemahannya adalah derivasi. Mungkin apabila awak baca terjemahan Kamus Dewan, kemudian awak bandingkan dengan huraian ni, mungkin ada sedikit perbezaan. Sebab kita faham imbuhan pada bahasa Melayu, biasanya imbuhan ni dia duduk dekat depan ataupun kat belakang. Tak apalah, saya bukan bidang bahasa Melayu, tapi seingat saya lah, kalau saya sadar tolong betulkanlah kalau orang dalam bidang bahasa Melayu. Kalau kita kata pengimbuhan, proses pengimbuhan ni biasanya kita kata imbuhan tu dia duduk kat depan ataupun dia duduk kat belakang kan biasanya. Tapi di sini tengok katib, maktub, maktab tu perubahan tu ada yang berlaku kat tengah, katib. Maktub berlaku kat depan, mim, kemudian tambah lagi kat tengah pun ada. Kemudian maktab berlaku kat depan. So kita kata imbuhan tu, yang tambah-tambah tu di sini dalam kes ni, bila kita faham daripada huraian Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah ini, imbuhan itu bukan takat berlaku dekat depan ataupun belakang, dia berlaku juga di tengah dan sebagainya. Maka tu dia panggil istiqaq, yang dimaksudkan dalam bahasa Arab. Boleh? Sebelum tu saya tulis ni tapi saya lupa nak baca, saya bacakan. Okey, istaqqal kalimata min ghairiha. Okey, istaqqal, kalimah istaqqat tu kalau kita ambil daripada kata dasar dia daripada perkataan istaqqa. Contoh bila kita buat ayat istaqqa al kalimata min ghairiha. Orang ni dia istaqqa al kalimah min ghairiha. Maksud dia akhrajaha minha wa saghaha minha. So istiqaq ni dia ada elemen ikhraj dan ada elemen siarah. Sebab itulah terjemahan dia diberikan derivasi, dan kalau tengok derivasi itu dia ada dalam Kamus Dewan pun dia bagi antara maksud dia adalah penerbitan kata. Dia diterbitkan, dia ikhraj, dia terbitkan kalimah lain daripada maddah lughawiyah ataupun kata dasar. So dia mari daripada ishtaqqa. Okey. Baik. So clear yang perenggan yang pertama Okey, itu mafhum lughah istiqaqiyah.
Okey. Baik. Kemudian di perenggan yang kedua, Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut ada satu jenis bahasa lah. Jenis bahasa. Ini satu tambahan lah. Satu maklumat tambahan ya. Dia sebut jenis bahasa. Dia panggil lughah iltisaqiyah. Lughah iltisaqiyah. Okey, sekejap kan. Kalau kita nak klik share macam mana? Okey, start. Sekejap. Okey, seminit. Okey. Nak klik share. Okey. Lupa tadi nak klik share. Baik. Baik, perenggan yang kedua ni, apa maklumat yang pengarah nak sampaikan? Tengok, dia kata, وَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ anna hunaka lughatun ketan nak baca. Anna hunaka lughatin tusamma apa nak baca? Tusamma sudah nak baca lughatun ke lughatin ke iltisaq sudah. Tusamma lughatin iltisaqiyatan. Dah. Wala'allaka ta'rifu anna hunaka lughatin tusamma lughatin iltisaqiyatan. Nanti lepas ni Ustaz hurai kenapa baca gitu. Kal injiliziyati. Okey, so sekarang ni kita baca kitab. Okey, so kita dapat panduan di sini macam mana kita nak tulis bahasa Inggeris. Tengok. Dia hamzah qata' ke hamzah wasal. Sini kita belajar dah malam ni, kita tengok sini lah cara tulis dia. So kita pakai yang ni lah. Lepas ni kalau orang lain kata tak ada hamzah wasal lah, lepas ni huruf jim tu tukar dengan kaf, kau ikut pandai dia. Kita belajar kitab ni, ini yang ditulis dalam kitab ni, lagu ni, so kita pakai yang ni. At least kita ada sandaran. Bila kita nak berujuh pun kita rasa kita kuat sebab kita merujuk pada mana kita ada hujah. Kita bukannya saja-saja teka dak. Kita ada hujah. Kita kata okey, saya baca dalam kitab At-Tatbiqus Sarfi karangan Dr. Abdul Ar-Rajihi, cara tulisnya lagu ni. Kita ingatlah sampai bila-bila lah. Dah. Injiliziyah. Dia ada alif hamzah qata', ada hamzah kat bawah tu. Lepas tu dia guna huruf jim. Kenapa Ustaz sebut begini? Sebab kalau pergi ke di internet macam-macam cara tulis dia. Ada yang tulis alif tu tak ada hamzah qata', hamzah wasal, lepas tu dia jim tu dia guna kaf. Even student Arab pun sendiri dengan ustaz bila dia WhatsApp pada ustaz bahasa Inggeris ke apa, dia tulis kalau dia nak tulis bahasa tu dalam bahasa dia tulis Inggeris, kaf dan sebagainya. Itu pelajar Arab ataupun orang Arab. Kita at least kena ada sandaran lah. Okey. Terutama kalau kamus. Kalau dalam kamus kita tengok tulisan macam ni ke, ataupun dalam kamus ada tulisan lagu lain pun kita pakai yang dalam kamus. Tak ada masalah. Okey, dan yang ni Ustaz rasa memang dalam kamus pun macam ni lah. Ataupun mungkin di sana ada pilihan lain pun, Allahu a'lam. Okey, tapi Ustaz kalau tulis Al-Injilis, saya akan tulis lagu ni. Okey. Kal injiliziyah mathalan, kal injiliziyati mathalan, haitsu tujadu maddatun lughawiyatun yumkinu tashkilu siyaghin minha an tariqi lasqi lawahiqa fi awalil maddati aw fi akhiriha ka an taqula min writer wa hakadha wa hakadha. Apa maksud dia? Okey, dia kata wala'allaka ta'rifu. Okey, kau mungkin dah ada maklumat lah, kamu mungkin dah tahu dah. Kamu tahu la'allaka ta'rifu. La'alla ni apa? Dia at-tamanni at-tamanni ke at-taraji. La'alla at-tamanni ke at-taraji. At-taraji dah, at-taraji la'alla. Dia beza la'alla dengan laita dah. Laita ni benda yang kita harap tetapi dia tidak akan berlaku lah. Sebab benda tu dah memang tak boleh berulang lagi. Contohnya masyhur dalam teks Arab dah. Laitas syababu ya'udu yauman. Laitas syababu ya'udu yauman. Apa dia? Kita tak boleh nak mengharapkan muda itu
pada suatu hari dia akan kembali. Tak boleh dah. Yang tu at-tamanni, benda yang tidak boleh akan kembali lagi. Tidak akan pernah kembali, ya. Tidak akan boleh kembali lagi. Itu tamanni. Tapi kalau taraji, taraji tu kita guna la'alla, insya-Allah dia boleh kembali, dia boleh berlaku. Sebab tu kan dalam Quran banyak guna la'alla kan, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Sebab memang dia boleh capai benda tu. Allah sendiri sebut boleh capai. Bila Allah sendiri kata la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, confirm benda tu boleh. Bila Allah sebut gitu. Ulama tafsir kata macam tu. Sebab dia guna la'alla. So dalam konteks ni, bila kita nak terjemah, kita nak faham ayat Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah ni, maksud dia adalah wala'allaka ta'rifu. Kamu mungkin tahulah. Maknanya kamu mungkin tahu dah, mungkin kamu ada maklumat. Anna hunaka lughatin. Di sana ada bahasa. Kenapa kita baca lughatin? Sebab dia punya jamak dia tu berakhir dengan alif ta kan. Maka dia tu muannas, jamak muannas salim. Maka jamak muannas salim dia kena mansub dia dengan baris di bawah lah. Okey. So anna hunaka lughatin. Tusamma, okey, lughatin iltisaqiyatan. So sekarang ni lughat iltisaqiyah ni ni dalam bab ni kita belajar nahwu. Okey, saya ingat ustaz dah, ni dalam bab apa ni mabni lil majhul dak. Bina fa'il dak, mabniyun lil majhul. Okey. Tusamma tu dia ada dhamir dia dalam tu yang dia balik kepada lughat yang sebelum dia tu. Maka lughatin al-iltisaqiyah ni sini, maka dia jadi maf'ulun bih dah. Mana? Okey. Sebenarnya sini kalau kita baca maknanya tusamma, okey, tusamma al-lughatu, kita buat ayat kita sendirilah. Tusamma al-lughatu lughatin iltisaqiyatan. Okey, tapi al-lughatu tu tak sebut di situ. Dia ada dhamir dalam tu yang balik kepada kalimah lughat sebelum dia tu, yang selepas hunaka tu. Maka hak yang lughat yang selepas tu sama tu, maka kita nak baca mansub lah. Dan kita baca lughatin sebab dia jamak muannas salim. Tapi iltisaqiyah tu kita baca iltisaqiyatan. Sebab dia memang di situ dia mansub kan. Okey. So benda-benda gitu tu kita kena selalu ingatlah supaya kita baca tu insya-Allah tidak salah lah. Okey. Kal injiliziyati masalan. Ni dia panggil dia kata bahasa iltisaqiyah. So apa dia iltisaqiyah ni? So iltisaqiyah ni ialah saya tulis dekat bahagian komen. Saya tulis iltisaqiyah ni ialah ilsaqul lawahiqi was-sawabiqi. Okey, saya tulis ilsaq al-lawahiqi, as-sawabiqi dulu lah. As-sawabiqi wal-lawahiqi. Oh, salah tulis. Salah tulis. Okey, semula. Ilsaq as-sawabiqi dua kali lam wal-lawahiqi. Ni ilsaqus sawabiqi wal-lawahiqi, ada saya tulis dekat komen. Okey, ni bahasa iltisaqiyah. Iltisaqiyah ni adalah satu bahasa yang dia ada sistem kita masukkan, dia tak sama macam istiqaq. Sebab istiqaq kita faham tadi, istiqaq dia ada kat depan tambah, dekat belakang tambah, dekat tengah pun ada tambah juga. Tapi kalau lughat iltisaqiyah, dia dia ilsaq as-sawabiq wal lawahi. Apa makna ilsaq? Ilsaq ni tambahlah, tertepek. Tak. Kalau lasaqah tu adalah gap step tape tu kan, seletik tu kan, lasaqah kan, seletik tu. So ilsaq maknanya kita tambah
Kita pergi bubuh lah. As-sawabiq. As-sawabiq ni adalah imbuhan lah yang ada kat depan tu. Wal lawahik ataupun yang duduk kat belakang. Soalan macam, jadi kita faham soalan iltisaqiyah ni adalah benda yang tally dengan bahasa Inggeris. Di sini contoh bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu kita tu lah. So mungkin kita boleh kata yang bahasa Melayu kita ni dia adalah bahasa, ada elemen lughat iltisaqiyah ni. Yang kita tambah dia imbuhan dekat depan dengan kat belakang. Ini kena tally dengan bahasa Melayu kita. Okey, di garis sini kal injiliziyah matalan. Okey, haisu tu jadu maddatun lughawiyatun. Dia kata di mana ada kata dasar yang yumkinu tashkilu, yang boleh dibentuk siyarin minha, dia punya sirah dia tu, bentuk-bentuk, maknanya boleh jadikan macam-macam peseng dia punya hai'ah dia tu. Okey, antarik melalui cara lasqi, tampalkan ataupun kita kata bubuhlah dia lawahiqa. Lawahiqa ni benda yang berkait dengannya. Benda yang berkait dengan dia tu fi awalil maddati, sama ada di bahagian depan yang kita sebut tadi as-sawabiq, au fi akhiriha, ataupun di akhir dia yang kita namakan tadi dengan al-lawahiq. As-sawabiq imbuhan dekat depan, al-lawahiq ni imbuhan kat belakang. Kalau secara spesifik, kalau sawabiq lawahiq. Okey. Ataupun di sini Abdul Ar-Rajihi rahimahullah dia guna lawahiq tu dengan makna bubuh kat depan pun bubuh kat belakang, dipanggil lawahiq belaka. Sebab lawahiq tu kalau tengok kepada dia punya makna asas dia adalah tempelan, benda hak terikut, benda hak berkait dengan dia. Berkait ni sama benda-benda asing yang kita kaitkan dengan dia, sama ada kaitan tu berlaku di depan ataupun berlaku di belakang. Tak? Itu maksud lawahid di sini. Okey. So sama ada kita kata as-sawabiq ataupun al-lawahid. Kita sebut daripada segi kedudukan. Sini sebut lawahid secara umum. Sebab dia syarah lepas tu lawahid fil awali dengan lawahid fil akhiri. Okey. Ka antakulu min writer. Tu. Asal kalimahnya maddah lughawiyah dia adalah right. Right. Tak? Right. Tapi pergi buat penambahan ar kat belakang tak? Ataupun er kat belakang tak? Tambah kat belakang maka dia jadi writer. So benda ni dia sama dengan bahasa Melayu kan? Belajar. Lukis. Lukis. Ajar ataupun lukis lah. Lukis. Maka dia akan jadi pelukis. Maka dia tambah kat depan tak? Okey. Melukis tak? Okey. Lukisan tambah kat belakang tak? Tu benda tu tak payah huraian panjang lah, awak semua lebih faham daripada saya lah kot. Okey. Jadi benda tu dia panggil lughah iltisaqiyah, bukan ishtiqaqiyah. Tu iltisaq, bukan ishtiqaq. Okey, boleh. Baik. Wa nahnu nalfitu ila bukan ilayya dah, ila ya. Kadang dia yalah, kadang kitab ni dia ada dia punya itu sikitlah, ada silap sikit kadang bagi terutamanya bagi ya lah. Kadang tempat yang sepatutnya ya tu ada titik dia buang, kadang di sini tak, sini kena buang titik ya tu lah. Sini kalau ya kita akan baca ilayya, tak ada kaitan pun saya, kenapa saya lah. Okey, ila sini. Wa nahnu nalfitu ila annal ishtiqaqa fil arabiyyati wadihun ghayatal wuduhi. Wadihun ghayatal wuduhi. Idh tadbituhu qawa'idu wa maqayisu qalilatun la takadu tatakhallafu. La takadu tatakhallafu. Tatakhallafu dia betul tak? Ke la takadu takhtalifu. Ustaz ada satu naskah lagi ni, Ustaz memang takut dia ada silap. Tatakhallafu. Okey, baik. Wa nahnu na'ridu al-mushtaqqati 'ala an-nahwi tali. Okey, sebelum tu Ustaz terlupa satu nak highlight kan. Tapi saya rasa pelajar dah tahu. Yang tadi Ustaz baca di bahagian yang kedua, perenggan yang kedua,
Antariki laski lawahiqa. Semua mesti tahu kenapa baca laski lawahiqa. Antariki laski lawahiqa. Kenapa tak baca lawahiki kan? Betul kan? Sebab kita semua tahu lawahiqa ni dia atas wazan apa ni, dipanggil apa tu? Yang mamnu' minas sarfi tu kan? Sirah muntahal jumuk tu kan. So lawahiqa. Bila sekarang ni dia mudhafun ilaih tapi dia tidak ada alif lam. Kalau kita tambah alif lam dekat dia, contohnya al-lawahik, kita boleh baca al-lawahiki ya, al-lawahiqi. Kita boleh baca. Tapi sekarang ni dia tak ada alif lam kat depan dia. Maka kita tidak boleh baca. Walaupun dia jadi mudhafun ilaih, kita tak boleh baca dia lawahiki. Kita kena baca dia lawahiqa. Faham dah? Kecuali kalau dia pula jadi mudhaf, ada perkataan lain lepas dia mudhafun ilaih, tak apa kita baca lawahiki. Dia benda ni, kalimah ni kalau dia duduk seorang-seorang, kita tak ada alif lam yang dia tidak diidhafatkan, kita kena baca dia mamnu' minas sarfi. Tapi kalau dia ada alif lam kat depan ataupun dia diidhafatkan, tak apa. Contoh kalimah madaris, madaris. Contoh kita ada ila kat depan, kita baca apa? Ila madarisa, nah. Ila madarisa. Tapi kalau kita bubuh alif lam, kita baca ilal madarisi. Tapi kalau kita idhafahkan dia madaris tu kepada kita kata sekolah apa? Sekolah milik siapa contoh? Madaris al-hukumah, sekolah-sekolah kerajaan. Maka kita bubuh al-hukumah selepas perkataan madaris, maka kita kena baca, tak boleh baca mamnu' minas sarfi, kita baca ila madarisil hukumati. Itu benda basic yang awak kena pelajar, kena selalu ingatlah untuk memperbetulkan bacaan masing-masing. Okey, baik. So perenggan yang akhir ni dia kata apa? Dia kata wa nahnu nalfitu. Nalfitu ni maksud dia nunabbihu. Wa nahnu nalfitu ay nahnu nunabbih. Kami nak bagi perhatian lah. Kami nak menarik perhatian maksudnya nalfit ni. Lafata yalfitu ni asal dia biasa diguna kalau kita karang insya' kita akan sebut nalfitu al-intibah. Kami nak tarik perhatian. So maksud nalfitu ni adalah nalfitul intibah lah. Maknanya nunabbih. Dan kami nak bagi peringatan lah. Nak bagi perhatian lah. Nak tarik perhatian kepada bahawa bahasa Arab ni, istiqaq ni dalam bahasa Arab wadihun, jelas. Jelas. Ghayatul wudu, sangat-sangat jelas. Ni maf'ulul mutlaq. Wadihun ghayatul wudu. Maknanya jelas sejelas-jelasnya. Jelas sejelas-jelasnya. Okey, kenapa dia kata iz tadbituhu? Tadbitu ni tahfazu. Iz tahdbituhu ay tahfazuhu, kerana dijaga, menjaganya, kerana menjaganya, nya tu balik kepada al-istiqaq lah. Oleh apa? Qawaidu wa maqayisu. Ni mamnu' minas sarfi, kena baca qawaidu wa maqayisu. Kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan lah. Maqayis, qawaid dengan maqayis ni makna dia lebih kurang je. Kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan dia lah. Kias-kias dia, formula-formula dia. Kias ni kadang dia boleh guna dengan makna formula. Kias ni boleh juga mari dengan makna pengukuran. Kias ni dia bergantung. Biasa kalimah kias ni dia diguna dalam kajian pendidikan. Contohnya dia akan mari dengan makna pengukuran qiyas. Okey. Dalam kitab fiqh qiyas maknanya qiyas lah, perbandingan tu kan. Kita qiyas tu dia bergantung, terjemahan dia tu bergantung kepada disiplin ilmu. Kalimah tu digunakan dalam disiplin apa. So di sini maqayis dia lebih kurang dengan qawaid lah. Okey. Maknanya peraturan-peraturan dia, law dia ada. Qalilah, sedikit, la takadu tatakhallafu, yang dia tu, benda tu la takadu tatakhallaf, tidak kuranglah, kita kata tidak berlebih kuranglah, tidak terkemudian, tidak ketinggalanlah daripada bahasa-bahasa lain. Kalau kita kata bahasa-bahasa lain tu ada dia punya qawaid dengan maqayis, maka bahasa Arab pun sama juga ada, walaupun mungkin sedikit, tapi dia maknanya tidak menyebabkan bahasa Arab ini ketinggalan. Itu maksud dia. Ustaz faham tu maksud dia dah. Maknanya bahasa Arab ni pun satu bahasa yang bukan kaleng-kaleng jugalah. Kalau bahasa lain kata bahasa dia ni begini. Bahasa Arab pun sama ada juga dalam bahasa Arab. Kami pun ada juga qawaid kami, maqayis kami. La takadu tatakhallafu. At-takhalluf ni maksud dia
terkebelakang. Okey, wa nahnu na'ridu al-mushtaqati 'ala an-nahwi tali, dan kami akan membentangkanlah mustaqat ni mengikut yang sebagaimana yang berikutlah 'ala an-nahwi tali, sebagaimana yang berikut. Okey. So malam ni kita pembukaan. Okey, kita cukuplah kita baca dua perenggan ni pun cukup dah, harap dapat dah banyak maklumat kat sini. Insya-Allah minggu depan kita masuk kepada ismul fa'il. Ismul fa'il. Okey, betul insya-Allah. Baik, jadi kita berhenti setakat ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan kita berhenti setakat ni dan kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'as salamah. Syukran jazilan. Jazakumullahu khairan. Wa baraka fikum.